Okey, nampak Nampak? Ustaz? Nampak. Okay, alright. Alright. Okey. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kita mula Ustaz? Boleh, sila. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimni ma jahiltu wa dzakirni ma nasitu. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini menghimpunkan kita dalam satu forum atas talian. Walaupun atas talian, inilah kita katakan new normal dalam kehidupan kita, dan kita jadikan ini satu kelebihan untuk kita dapatkan ilmu. Dan pada malam ini, saya selaku moderator ni Muhammad Najib bin Muhammad Nordin, dan juga memegang jawatan Naib Yang di-Pertua 1 MPP Universiti Sains Islam Malaysia. Dan hari ini kita bawakan khaslah seorang panel yang tidak asing lagi di bumi Universiti Sains Islam Malaysia lah, di bumi kampus Barakah. Betul kan Ustaz? Ustaz Afif Farhan. Saya boleh bahasakan Ustaz lah? Panggil tak Ustaz. boleh, tak boleh nak bagi tuan, boleh tak kisah mana satu. Panggil Ustaz lah bincang sebab ekonomi kan? ekonomi tak apalah, bila seorang ustaz yang menceritakan tentang ekonomi itu satu wow factor lah pada viewers kita ini kan. Baik, jadi untuk makluman juga, untuk makluman semua, saya pernah berada sepentas lah dengan Ustaz Afif Farhan dalam forum Maulidur Rasul, kalau saya ingat lah, ialah saya masa tu moderator jugalah di KKNC masa tu. Dan okey, baik, dan hari ini kita bersama lagi dalam satu pentas maya dalam kita membincangkan satu tajuk forum berkaitan dengan konteks ekonomi, iaitu revolusi industri 4.0 dalam era pandemik. Baik, tajuk hari ini kita boleh klasifikasikan ia sebagai satu tajuk yang tidaklah terlalu berat, juga tidaklah terlalu ringan. Ini sebagai satu moderate saja untuk kita faham bersama pada malam ini. Dan sebelum saya ajukan soalan kepada Ustaz Afif Farhan kita malam ini, boleh saya tahu sedikit, kita semua kenal dululah panel kita pada malam ini. Ustaz Afif Farhan boleh perkenalkan diri dan sedikit tentang latar belakang Ustaz. Silakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Najib Naib Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar, dan terima kasih juga kepada MPP USIM kerana menjemput saya dalam slot live economics pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada para viewers yang turut bersama luangkan masa untuk kita berdiskusi pada malam ini berkenaan dengan isu ekonomi, pandemik dan Industrial Revolution 4.0 lah. Baik, izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Afif Farhan bin Mazlan. Muhammad Afif Farhan bin Mazlan. Asal Bacok, Kelantan. Sebelum ni Kelantan lah. Sebelum ni saya kira mengambil sarjana muda, ijazah sarjana muda Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia kan, USIM, dan seterusnya menyambung pengajian master sarjana Ekonomi Islam, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan sekarang saya bekerja di Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam, satu institusi yang memberi kewangan pembiayaan perumahan kepada government servant, sektor awam, sektor kerajaan lah, pinjaman perumahan. Itu saja kot saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Afif atas penerangan tentang latar belakang di panel kita malam ini. Dan sebelum saya ajukan soalan pemanas badan, izinkan saya untuk ceritakan sedikit tentang kronologi forum kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan ada tiga pusingan. Pusingan yang pertama akan saya ajukan 2 soalan. Begitu juga dengan pusingan kedua, dan begitu juga dengan pusingan yang ketiga. Cuba pusingan ketiga ni kita gabungkan soalan yang ke-6 itu dengan harapan ataupun satu penggulungan lah daripada Ustaz Afif Farhan. Dan selepas itu kita akan buka soalan kepada viewers kita. Kita akan buka sebarang soalan sama ada ingin diajukan di WhatsApp, tapi molek kiranya kalau kita terus bertanya di komen live bawah ni lah. Okay.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan ya. Soalan yang pertama, soalan pemanas badan pada Ustaz Afiq Farhan. Menurut Ustaz, apakah definisi industri revolusi 4.0 ataupun Fourth Industrial Revolution ini secara umum, dan apakah signifikannya terhadap rakyat lah ataupun khususnya kepada golongan mahasiswa ini? Persilakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih Saudara Najib. Hari ini kita banyak bicarakan berkenaan dengan IR 4.0 dan semestinya kita akan gandingkannya dengan pandemik coronavirus. Cuma sebelum kita pergi go on detail membicarakan tentang tajuk kita pada malam ini, kita kenal dahulu apa yang dimaksudkan dengan Industrial Revolution 4.0 ataupun Fourth Industrial Revolution. Bila kita sebut force, maksudnya semestinya ada yang pertama, semestinya ada yang kedua, yang ketiga untuk sampai kepada yang keempat. Jadi peringkat demi peringkat sebenarnya sudah ada beberapa industrial revolution yang kalau kita boleh sebut pada hari ini, pada first industrial revolution, dia berkenaan dengan penggunaan mesin yang berkuasa wak. Maksudnya sebelum ini daripada dalam sektor ekonomi, antara elemen yang penting adalah elemen yang kita bincang tentang buruh ataupun labor, buruh. Jadi bila kita bincang tentang buruh, maksudnya di sini apabila kerja tersebut ataupun kerja buruh tersebut diganti oleh mesin, secara tak langsung dia menjadikan satu revolusi. Yang waktu itu antara mesin yang digunakan adalah mechanical production yang menggunakan steam ataupun kita gunakan sebagai warp. Warp itu sebagai satu tenaga yang digunakan untuk membina satu mesin pada tahun 18, abad yang ke-18, pada abad yang ke-18. Itu 1.0. Kita pergi pada 2.0, dia berkenaan dengan, kalau kita melihat di sini, dia berkenaan dengan kuasa elektrik. Waktu itu dunia baru mula mengenal kuasa elektrik. Jadi kuasa elektrik ini digunakan untuk menggerakkan mesin. Secara tak langsung dia jadi satu katalis untuk satu lagi revolusi yang kita kenalkan gelombang Industrial Revolution 2.0. Kemudian kita akan bincang panjang. Yang ketiganya adalah revolusi yang ketiga adalah berkaitan dengan teknologi maklumat ataupun kita sebut internet lah pada waktu tersebut. Teknologi maklumat dan juga berkaitan dengan komputer. Berkaitan dengan komputer. Jadi itu 3.0. Jadi malam ni kita nak bincangkan tentang Industrial Revolution 4.0. So saya rasa sebelum ni Dr. Fuadah telah membincangkan secara academician definisi tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan, kalau nak go on detail, boleh melihat live Dr. Fuadah sebab saya pun go through supaya apa yang dibincangkan bukan dibincangkan perkara yang sama. Kita bawa satu perspektif yang lain pada malam ini. Jadi untuk Industrial Revolution ni, saya nak bawakan beberapa terms yang secara langsung bila kita sebut tentang terms ataupun perkataan ini, maka dia menceritakan tentang Fourth Industrial Revolution, IR 4.0. Yang pertama berkenaan dengan teknologi automation. Teknologi automasi. Masa dia dah bermula kepada, semuanya dah pergi kepada automation. Bukan lagi bersifat manual. Apa sahaja yang kita buat pada hari ni semua dah pergi pada auto. Kita nak register ke apa-apa dah memudahkan kita automatic. Kan nak sign up pun kadang-kadang hari ni benda tersebut dah pergi kepada automation ataupun dalam kita punya gerak kerja tidak lagi memerlukan banyak perkara dan gerak yang bersifat manual tapi dah pergi pada automation. Satu. Yang keduanya antara istilah yang kita boleh sebut di sini adalah berkenaan dengan Internet of Things. Internet of Things ni kita sebut internet lah. Sebenarnya gelombang internet 4.0 ni dia dah pergi, internet ni sebenarnya dah masuk 4.0 kalau kita boleh bincangkan sebenarnya. Tetapi dia dah dalam keadaan 3.0 nak masuk ke 4.0. Internet of Things menjadi salah satu pembuka kepada Fourth Industrial Revolution. Kan internet yang kita bicarakan pada hari inilah. Yang kita boleh sebut sekiranya tidak ada internet pada hari ini, susah kita nak buat pembelajaran online. Kan susah kita nak buat pembelajaran online dan sebagainya. Seterusnya kita bicara soal big data. IR 4.0 ini berkaitan dengan big data. Siapa yang ada data, maksudnya dalam keputusan yang kita buat pada hari ini,
Sebelum ini barangkali keputusan itu dibuat berdasarkan experience, pengalaman. Kan, pengalaman. Tapi hari ini untuk mendapatkan satu keputusan yang betul, kita memerlukan data. Data. Sebab itu, untuk mendapat bisnes ataupun industri pada hari ini, sangat mementingkan big data. Siapa yang paling, siapa yang memegang data yang banyak ataupun data yang penting, maka umpamanya itulah new gold in industry. Itulah emas yang baru dalam industri pada hari ini. Jadi big data, mana-mana yang nak buat, mula nak buat penambahbaikan dan nak maju ke hadapan di dalam industri ataupun dalam bisnes di Malaysia ataupun dalam dunia pada hari ini, maka dia kena menguasai data analisis ataupun big data. Yang ketiganya AI, Artificial Intelligence. Ini di antara yang kita kira kemuncak-kemuncak yang ke depan kita nak bincangkan, Artificial Intelligence. Maksudnya kecerdikan yang dibina bersifat robotik. Kadang-kadang idea kalau pada hari ini kita nak buat sesuatu, perlukan pemikiran, kita bincang, barulah kita nak melaksanakan sesuatu agenda tersebut. Ataupun sesuatu transaksi yang dibuat, perlu verification daripada manusia pada hari sebelum ini. Tapi sekarang, verification itu datang dengan programming. Kan? Ataupun kalau kita boleh ambil contoh yang mudah, kalau kita boleh sebut pada hari ini, kita ambil contoh cryptocurrency. Kan? Mata wang digital. Transaksi itu bukan lagi di-verify oleh bank, bukan lagi di-verify oleh manusia, tetapi verification datang dengan mathematical computation. Formula matematik yang akan verify transaksi tersebut yang menjadikan sistem akhirnya fikiran ataupun idea ataupun dia punya sistem lagi ke hadapan daripada akal ataupun pemikiran manusia itu sendiri. Kita boleh sebut artificial intelligence. Pada hari ini kita nak supaya sebenarnya dia menggantikan kita. Kita boleh buat kerja dan memudahkan kerja. Tapi sampai satu masa, kadang-kadang AI ini akan jadi lebih advance daripada kita punya idea, pemikiran dan akal kita itu sendiri. Jadi itu kalau kita boleh lihat dari sudut simple definition of AI 4.0. Automation technology, Internet of Things, internet yang kita buat live pada hari ini. Yang keduanya big data, AI artificial intelligence dan digital platform ataupun yang kita sedang buat pada hari ini lah, digital platform. Sama ada digital platform tersebut dalam bidang bisnes, dalam bidang media sosial dan juga dalam bidang akademik sekalipun. Yang saya kira Najib pun tengah belajar dalam keadaan online pada hari ini kan. Ya, betul. Jadi ini kita boleh sebut sebagai digital platform yang kita sedang dalam satu proses adaptation fourth industrial revolution. Baik, terima kasih. Okay, baik, terima kasih kepada Ustaz. Berkenaan dengan soalan pertama ini, boleh saya rangkumkan. Yang pertama, untuk memahami definisi industri revolusi 4.0, ya kita ada literal punya definition, tetapi untuk senang fahamnya, kalau kita boleh buat mind map, yang pertama automation. Yang kedua berkenaan dengan Internet of Things, yang mana dalam kehidupan kita hari ini kalau tak ada internet itu satu masalah. Dia bukan jadi satu masalah sebab hampir semua perkara memerlukan internet sekarang. Yang ketiga itu berkenaan dengan big data. Kalau sebelum ini saya pun latar belakang sains komputer, so pernah juga belajar perkara-perkara ni kan. Big data yang mana data analisis dan sebagainya. Tidak, saya biasa je. Mana big data ni kalau kita nak hasilkan satu accurate decision lah, yang mana sistem itu dia akan dapat lagi kita kata lebih hebat daripada perbincangan ataupun diskusi manusia untuk membuat satu keputusan. Dan kita ada AI, yang keempat AI iaitu Artificial Intelligence, yang mana hari ini Ustaz cakap tentang verification, cryptocurrency. Kalau dulu kita nilai mata wang tu sebut atas kertas, sekarang ni main dengan angka saja di alam maya kan. Jadi itulah salah satu AI dan digital platform. Itu yang kita boleh rangkum untuk soalan pertama. Baik, saya akan ajukan soalan yang kedua, iaitu berkenaan bagaimana industri revolusi 4.0 ini boleh dikaitkan dengan perkembangan ekonomi semasa, perkembangan ekonomi masa pasca pandemik COVID-19 ini. Macam mana, apa perkaitan dia fourth industrial revolution dengan ekonomi, dan nak lagi berkaitan dengan selepas pandemik COVID-19 ini. Silakan Ustaz.
Okay, baik. Terima kasih. So, ada 3 benda yang besar yang kita nak bincangkan pada soalan ni. Yang pertamanya adalah kita bincangkan dengan perkembangan ekonomi. Yang keduanya adalah berkenaan dengan era 4.0. Yang ketiganya adalah berkenaan dengan pasca pandemik COVID-19. Baik, saya nak go on through satu-satu dulu, step by step. At least kita dapat capture gambaran apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Apabila kita bicarakan soal ekonomi, semestinya kayu ukur untuk kita menganalisa sejauh mana kekuatan dan kelemahan sesuatu ekonomi tersebut adalah berkenaan dengan GDP. GDP ataupun kita sebut sebagai KDNK lah, keluaran KDNK, keluaran dalam negara kasar. KDNK. Baik. Jadi dalam GDP dan KDNK ataupun kita sebut sebagai KDNK pada hari ini, dia ada elemen-elemen ataupun formulanya, ada perkara-perkara elemen penting yang kita boleh lihat menjana ekonomi negara itu sendiri. Jadi kalau kita boleh ambil contoh GDP ni, dia berkaitan juga dengan private consumption. Private consumption ni adalah kita boleh sebut bahawa pada hari ni kalau kita nak beli makanan, bisnes yang jual makanan dan kita membeli makanan, itu salah satu daripada private consumption. Yang keduanya government spending, government invest ataupun government bayar gaji. Jadi itu pun salah satu daripada yang menjana ekonomi. Yang ketiganya investment, government invest untuk bina rumah, bina negara ataupun bina bisnes. Jadi itu dah masuk bahagian investment, tapi investment yang bersifat pembinaan, investment yang bersifat pembinaan, capital investment disebut. Dan kita boleh sebut juga ekspor dan import salah satu yang menjana ekonomi itu sendiri. Jadi yang memberi kesan, kalau kita lihat dalam coronavirus ataupun pandemik yang berlaku pada hari ini, sebenarnya banyak memberi kesan adalah private consumption. Private consumption ni kita boleh bahagikan antara elemen yang paling besar yang memberi kesan kepada ekonomi kita pada hari ini adalah berkenaan dengan sektor perkhidmatan. Jadi sektor perkhidmatan ni besar, food and beverage, bahagian makanan, apa lagi. Sektor ekonomi ni juga berkenaan, kalau kita bincang pada hari ini, yang banyak memberi kesan, yang banyak terkesannya adalah berkenaan dengan, kalau kita tengok kat sini, yang banyak terkesan food and beverage, antaranya pelancongan, kan, antaranya aviation, penerbangan, dan apa lagi, financial service. Jadi servis-servis ini sebenarnya contribute kepada kita punya GDP, bagi contribution dan sumbangan pada kita punya GDP. Tapi semestinya dalam perkembangan yang ada pada hari ini, kalau kita sebut yang memberi kesan kemerosotan kepada ekonomi, semestinya sektor pelancongan dan sektor penerbangan, seperti mana yang kita maklum. Cuma kalau kita nak bincang soal yang memberi perkembangan kepada ekonomi, yang menjana ekonomi, ada sektor yang sektor servis, sektor yang terkesan, tetapi ada juga servis yang melonjak naik, antaranya healthcare punya servis. Healthcare punya sektor kesihatan. Sektor kesihatan sangat melonjak naik. Kalau kita bicara soal saham, sekarang ni harga saham Top Glove, Hartalega, kan, apa lagi, Rubrex, yang menjana mask muka, yang menjana glove kita, yang glove untuk frontliner kita, dan kebanyakan yang guna dalam senang sebutnya perkembangan ekonomi dari sudut sektor tersebut naik. Dan yang menariknya juga adalah yang berkait dengan Industrial Revolution adalah sektor teknologi. Teknologi sektor. Kalau kita boleh sebut pada hari ini Zoom, kan, Webex. So bisnes yang berteraskan teknologi sebenarnya berlaku satu perkembangan ekonomi pada sektor-sektor yang kita sebutkan bicara sebentar tadi. Dan yang tak banyak sebenarnya ada turun naiknya adalah sektor asas yang kita boleh sebut sebagai makanan, food and beverage. Jadi bisnes food and beverage ni sebenarnya waktu PKP turun, tapi sebenarnya benda tersebut dia maintain, ada naik dan ada turun dia, sebab demand makanan itu adalah perkara yang asas yang semestinya menjadi satu keperluan kepada rakyat. Jadi walaupun ada PKP,
tetapi demand kepada makanan tu tetap ada. Kita ambil contoh roti lah, macam roti gardenia. Kan orang berebut nak cari roti gardenia. Maksudnya ada demand. High demand maksudnya akan mendatangkan high supply secara tak langsung di menjana kita punya ekonomi ataupun kita sebut sebagai private consumption. Baik. Itu kita bincang soal pandemik. Dan macam mana kita nak relatekan dengan IR 4.0 secara tak langsung sebenarnya, kalau kita melihat pada hari ini saya nak ringkaskan adalah kita sebelum pre-pandemic, sebelum coronavirus, sebenarnya kita susah nak berubah sebab kita more to tend to konservatif punya cara. Bisnes pun bisnes konservatif. Kita nak ada cash kat tangan, kita nak nampak cash kat depan, jual beli pun pakai cash, apa lagi. Kita nak pelaksanaan bisnes tersebut, pelaksanaan bisnes yang berjumpa, bukan lagi bisnes yang bersifat digital. E-commerce pun tak mendapatkan dia meningkat, tetapi peningkatan yang perlahan lah, ataupun naik sikit demi sedikit. Akan tetapi bila berlakunya COVID-19 secara tak langsung, kalau kita boleh lihat lah, buktinya jelas dalam mata kita. Pos laju GDAX, pos laju apa lagi, yang melaksanakan bisnes e-commerce bisnes penghantaran jam, sebab ramai menggunakan e-commerce yang seperti yang Najib sebut kan. E-commerce ni kita sebut Lazada, Shopee dan Mudah.my, bisnes-bisnes yang menggunakan platform digital platform. Jadi kalau kita bicarakan soal akademik, kalau kita bicarakan soal pandemik dalam ekonomi industrial revolution, sebenarnya positifnya adalah coronavirus ini ataupun pandemik ini umpamanya satu catalyst kepada IR 4.0, sebab bila mana dia tidak boleh melaksanakan bisnes, apabila tak boleh melaksanakan bisnes, nak tak nak dia terpaksa keluar daripada comfort zone ataupun dia terpaksa mencari secara yang progresif, iaitu new platform, digital platform kan. Apabila dia melihat orang boleh buat duit dengan digital platform, takkanlah dia nak tutup bisnes, maka dia terpaksa menurunkan. Secara tak langsung pandemik ataupun PKP yang kita laksanakan, yang kita sedang lalui pada hari ini, PKP yang sebelum ini, fasa 1, fasa 2 sehinggalah yang berlaku pada hari ini PKPP, menekan mereka untuk keluar daripada comfort zone ataupun keluar daripada kita punya konservatif punya bisnes, go kepada online punya bisnes kan. Jadi kalau kita boleh sebut pasca pandemik ini sebenarnya dia menjadi satu catalyst untuk kita pergi kepada adaptation ataupun kita menyesuaikan diri kita, assimilatekan diri kita dengan fourth industrial revolution. Baik, terima kasih. Itu juga. Okay, baik, terima kasih di atas jawapan dan sedikit huraian berkenaan dengan tersebut. Mungkin boleh saya tambah, Ustaz Afiq cakap tadi berkenaan catalyst untuk lebih mudah faham. Senang kata, untuk kita viewers semua senang faham, kita bagi analogi dalam versi kimia lah. Kita ada industri revolusi 4.0, kita ada ekonomi dan kita ada COVID-19. Yang mana ekonomi dengan IR 4.0 ni sentiasa bertindak balas. Tapi COVID-19 ni kita boleh kata catalyst yang seperti mana yang Ustaz kata tadi, kita masukkan dan tidak balas tersebut jadi semakin kuatlah dan menjadi cepat. Dan perkara tersebut sebenarnya membantu ataupun meningkatkan industri revolusi 4.0 lah dalam negara kita yang dilihat sebelum ini agak lembab dan perlahan lah kalau kita tengok dia punya perkembangan. Baik. Kita masuk kepada pusingan kedua, itu soalan yang ketiga. Okay. Ini soalan dia berkaitan dalam konteks mahasiswa. Sejauh manakah nilai kebolehpasaran graduan dalam mengembangkan kepakaran mereka bagi melonjakkan ekonomi negara seiring IR 4.0? Kalau kita tengok hari ini dalam beberapa live ekonomi yang lain, kalau kita tengok dalam platform yang lebih besar, kita katakan tentang graduan ini bagaimana pengangguran, kes-kes pengangguran meningkat apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini. Lebih kurang 800,000 pengangguran yang berlaku saat inilah. Jadi saya persilalah kepada Ustaz untuk menjawab. Okey, baik. Bila kita bicarakan soal kebolehpasaran, semestinya kita tak boleh lari daripada isu pengangguran yang semestinya bermula daripada 2018, 2017, 2018 dan 2019. Dia tak lari daripada kita punya rate pengangguran kita 3.3, 3.2 dan 3.4%. Baik. Apabila MIER
MIER punya kajian ataupun forecasting. Dia punya forecasting dia forecast bahawa apabila disebabkan coronavirus ini 2.4 million, 2.4 juta yang akan kehilangan kerja. Kalau sebelum ni kita boleh anggarkan 3.3% itu adalah sekitar 500 juta ke 600 juta. Sorry, 500 ribu ke 600 ribu, minta maaf. 500 ribu ke 600 ribu orang yang kehilangan kerja, yang menganggur. Tetapi apabila berlakunya COVID-19 ini melihat kepada bisnes yang mula merosot, kan mereka betul melakukan bisnes dengan baik, maka berlakunya pembuangan kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang cuti tabah gaji, kan, ada yang gaji separuh, ada yang tak mampu nak maintain untuk proses ataupun untuk menyimpan pekerja ataupun untuk hire pekerja dalam situasi dengan jumlah sebelum COVID-19 dengan post COVID-19 ini, maka terpaksa membuang pekerja-pekerja yang ada. Baik. Jadi kalau kita bincangkan pada hari ini, kita nak ambil sikit. Maksudnya kalau 2.4 million MIER forecasting dia, sebelum government buat penjana rangsangan ekonomi tu, dia target 2.4 million lah. 2.4 juta, which is 10% daripada kita punya tenaga buruh yang ada di Malaysia. Tenaga buruh yang ada di Malaysia ni sekitar 24 juta. 24 juta. Baik. Kita ambil dengan number sikit untuk kita bincang tentang graduan pada hari ini. 24 juta yang ada, tenaga buruh yang ada pada hari ini dalam sekitar saya kira 60% daripada rakyat Malaysia. 60% daripada rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia sekitar 32 juta. Baik. Ini assumption kita ambil simple numbers. Dan dalam 24 juta itu sendiri, 40% adalah pekerja datangnya daripada anak muda. Ini kajian dibuat oleh KRI, Khazanah Research Institute. 40% datangnya daripada adalah anak muda yang bekerja. Yang kita boleh ambil contoh, maksudnya sekitar umur 15 ke 35 tahun mengikut umur yang baru digazetkan oleh kerajaan pada hari ini. Umur anak muda ataupun youth yang ada pada hari ini adalah umur 15 hingga 35 tahun. Baik. Dan kita nak sebut bahawa keboleh pasaran, kita cuba lihat sikit statistik sebelum ni. Mahasiswa yang graduate setiap tahun sekitar 290,000. Ketiga tu kalau kita ambil pada hari ni, itu yang data lepas. Kalau kita ambil current punya data, kita punya assumption dengan rate peratus kenaikan setiap tahun sekitar 300,000 yang akan graduate setiap tahun ini. Baik, 300,000. Kalau ikut data sebenarnya 290,000. So dalam 290,000, hanya 240,000 sahaja ke 250,000 yang dapat pekerjaan. Maksudnya kalau kita sebut kat sini, another 40,000 dengan 50,000 tersebut akan menganggur. Peluang pekerjaan yang ada lah. Maksudnya daripada 290,000, 240,000 sahaja yang berjaya memasuki pasaran buruh lah. Market labor market, ataupun kita boleh sebut sebagai kalau bahasa pada ini dapat kerja. Kalau bahasa ekonominya adalah labor market, pasaran buruh. Baik. Jadi 50 ke 60,000 terpaksa menganggur sebab tidak ada pekerjaan. Dalam keadaan yang kita boleh sebut situasi kita pada hari ini adalah graduan tetap akan konvo. Betul tak? Graduan tetap akan konvo 300,000. Walaupun delay lah. Walaupun convocation ditangguh. Baik. Itu kena tambahlah sikit yang akan konvo tahun ni. Baik. Tetapi kita kena faham bahawa ada juga ramai juga yang kehilangan kerja. Daripada kalau kita sebut 500,000, hari ini 800,000. Data yang dikeluarkan oleh DOSM, Department of Statistics Malaysia. Kan DOSM. Statistik Malaysia meletakkan 800,000. Maksud 300,000 orang yang kehilangan kerja untuk first quarter. Kan waktu itu baru permulaan PKP. Kita dah 2 bulan PKP, berapa ramai yang kehilangan kerja. Baik, jadi kita nak sebut mahasiswa pada hari ini akan ada persaingan dengan mereka yang baru saja kehilangan kerja, yang baru menganggur dan kehilangan kerja yang ada pengalaman. Jadi kalau kita bicarakan soal keboleh pasaran, semestinya
mahasiswa ataupun para graduan akan bersaing dengan pekerja yang sudah ada pengalaman. Baik. Cuma apa yang memberi kelebihan adalah mahasiswa tend to be dekat dengan teknologi. Maksudnya mahasiswa lebih dekat dengan teknologi. Kalau kita bincang soal skill, semestinya skill itu ada dengan mereka yang sudah lama bekerja. Dia tahu cara bekerja bagaimana, apa kepakaran yang dia ada, soft skill yang dia ada. Tetapi kalau kita bicarakan soal dekat dengan teknologi yang ada pada hari ini, bagaimana anak muda pada hari ini sudah mula membiasakan diri dengan teknologi. Cuma bagaimana mereka memanfaatkan teknologi tersebut? Adakah semata-mata menghabiskan masa dengan media sosial? Ataupun ada perkara yang dia boleh buat? So ada sahabat saya, walaupun contoh sahabat saya, walaupun di bidang fiqh fatwa, tetapi dia punya minat tentang teknologi sampai dia boleh create satu apps. Dia boleh create apps pakai Android punya platform. Kan? Dan saya pun kira kalau macam Najib, saudara Najib punya bidang, semestinya dia punya akhir kerja akhir degree tu kan? Ya betul, FYP. FYP tu berkaitan yes, untuk buat apps ataupun apa saja bahagian berkaitan dengan teknologi itu sendiri. Sebenarnya memberi satu kelebihan. Cuma bagaimana persaingan tersebut melihat kepada apa demand daripada industri ataupun daripada majikan itu sendiri. Kan? Jadi persaingan. Kalau kita bicara soal pembeli pasaran, memang ada pembeli pasaran, tetapi bagaimana mahasiswa memanfaatkan dia punya knowledge dalam teknologi tersebut, adakah semata-mata untuk media sosial? Kan? Sebab kalau kita bincang soal viral, populariti, sebenarnya anak muda quite pakar lah benda-benda macam tu. Cuma soal yang membicarakannya soal iman je. Nak buat benda baik ke? Nak buat benda jahat? Betul. Nak popular ni mudah. Tapi yang membicaranya iman sahaja. Kita nak buat populariti dengan perkara yang baik. Contoh macam saya dengar Dr. Fuad dah sebut tadi berkaitan dengan sugu. Kan? Dengan dia naik dengan populariti dan dimanfaatkan teknologi dengan pendekatan yang baik. Bahasa Melayunya, kaedah memasaknya, kan. Tetapi dia pun tidak ada sertifikat sebagaimana yang graduan yang ada pada hari ini. Tetapi dia boleh ke depan. Ruangnya apa? Ruangnya adalah platform digital yang ada pada hari ini sebenarnya memberi satu padang yang sama. Memberi satu padang yang sama kepada graduan dan pekerja yang ada di luar sana. Jadi sesiapa yang boleh berubah, kan, sebab revolution ni berkaitan dengan perubahan, satu revolusi. Jadi kalau industri saja berubah tetapi pekerjanya tidak berubah, masih lagi nak kekal dengan industri 3.0 revolution, kan, nak kekal biasa dia tidak ingin ke depan. Maksudnya dia boleh dia akan ketinggalan. Kalau ada rezeki kekallah dalam company tersebut. Kan, kalau tidak ada rezeki, ada penyisihan dan suatu dengannya, barangkali dia yang di antara yang terpilih untuk diberhentikan ataupun VSS. Jadi anak muda pada hari ini ada kelebihan. Baik, saya nak bincang di situ, pembeli pasaran. Kelebihannya di situ. Cuma bagaimana kita nak manfaatkan untuk kebaikan. Kan? Dan saya nak sebut, sebenarnya kalau anak muda nak menjana ekonomi, 40% daripada GDP kita pada hari ini sebenarnya contribute daripada SME. Small Medium Entrepreneurs, ataupun kita sebut PKS, perusahaan kecil sederhana. 40%. Maksudnya bisnes yang dibuat oleh SME yang mula buat bisnes kecil-kecil, daftar SSM, buat bisnes, pekerja pun dalam 10 orang, pekerja pun dalam 50 orang. Kan, mula buat bisnes yang kita lihat pada hari ni, PKS dah mula naik, ada buat bisnes tudung kan. Ada buat bisnes, apa lagi? Bisnes review Instagram pun famous juga sekarang ni. Kan? Jadi dah mula buat bisnes. Dan peluang yang besar sebenarnya yang saya kalau sebut pada hari ini, saya lihat pun, kalau saya lihat dalam Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, instead of kita menjadi job seeker, kita nak kena jadi job creator. So kebeli pasaran yang besar, peluang yang besar yang ada pada anak muda pada hari ini adalah job creator. Kalau betul-betul berani, instead of job seeker. Sebab job seeker, kita nak cari pekerjaan yang memang sudah dibuka oleh industri ataupun company-company yang dah memang established sebelum ini. Ada, tapi kita kena ingat kita akan bersaing dengan mereka yang baru saja dibuang kerja.
Tetapi mereka yang berani untuk ke depan dah mula kena jadi job creator. Membina kerja, membuka kerja ataupun membuka peluang pekerjaan. Kita buka bisnes, kalau saya melihat even bisnes makanan sekalipun. Saya ambil contoh di Kelantan ni barangkali dia bukan bandar industri, bandar perkilangan. Contoh macam Negeri Sembilan, nilai kan banyak kilang, betul tak? Bila banyak kilang, banyak pekerjaan. Di Kelantan ni dia bukan negeri yang banyak kilang. Tetapi di Kelantan ni datangnya dengan negeri yang bersifat pertanian. Even bekas Menteri Besar Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat menyatakan bahawa saya nak lihat Kelantan ni bukan dibangunkan dengan bangunan tetapi dibangunkan dengan pertanian. Jadi itu kelebihan. Sebab kalau kita bincang, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam buku Madza Khasiral Alam, di mana kurangnya orang umat Islam pada hari ini apabila negara ataupun negeri tersebut bekerja-kerja membina negara yang besar padahal tanahnya subur untuk pertanian. Contohnya apa? Negara Arab. Ini kalau kita bincang bab makro lah, kita bincang bab makroekonomi. Jadi bab Kelantan ni saya melihat satu ni pertanian. Yang keduanya adalah anak muda yang saya baru saja pergi semalam satu kedai yang memang kena rekod dengan jiwa anak muda. Makanan pun makanan pelik-pelik dia sediakan. Kan nama pun nama pelik-pelik. Kreatif lah, nama kreatif lah, inovatif. Kita sebut pada hari ni lah. Yang menjadikan ramai sebenarnya saya lihat anak muda yang pergi pada kedai tersebut. Padahal ada lagi kedai-kedai lain, kedai-kedai tom yum semua kan. Tapi dia lagi suka kedai yang lain daripada yang lain. Kan? Keluar daripada rutin kebiasaan lah. Yes, kalau kita sebut air apple dia pun air bersifat saiz SL, dah macam jak dah air dia. Kan? Orang boleh makanan pun makanan atas dulang. Banyak benda-benda yang kreatif. Itu adalah kreatif lah. Dan bagaimana dipromosi dia punya bisnes menyebabkan orang datang untuk makan. Kan? Ada orang datang untuk makan, viral lah. Itu kerahsiaan viral. Bagaimana strategi yang marketing yang dia nak laksanakan supaya perkara tersebut viral. Tetapi apa keistimewaan kedai makan yang dia ada berbanding kedai makan lain. Jadi di Kelantan tersebut, maksudnya di Kelantan nak cari kerja kilang susah. Tetapi bila anak muda dah mula buat bisnes, kita sebut sebagai SME tadi lah. Yang kawan-kawan dia dah ada bisnes, dah besar sikit, dah mula ramai datang. Kan orang pun sekarang suka yang eksklusif, makanan pelik-pelik kan, senang nak update Instagram, banyak like. Viral. Kan. Jadi suka benda-benda sebegitu, dia inline. Minat tu sama, jumpa kan. Jadi secara langsung bila dah ada bisnes, kita pula hire orang untuk bekerja dengan kita. Kita yang buka peluang pekerjaan. Dan kita yang mengurangkan peratus pengangguran. Secara tak langsung sebenarnya membantu kita punya ekonomi sebab ingat balik apa yang saya sebutkan tadi, 40% daripada GDP negara kita adalah dikontribute oleh SME, Small Medium Entrepreneurs, ataupun disebut sebagai PKS, perusahaan kecil dan sederhana. Jadi kalau bicara soal pada hari ini, kalau tanya saya, keboleh pasaran memang ada, cuma bagaimana kita nak ambil peluang. Sebab sebenarnya digital platform yang ada pada hari ini memberi padang yang sama kepada kita. Sebelum ni barangkali kita apply resume, dia akan cari orang yang ada pengalaman, betul tak? Dia akan cari orang ada pengalaman, experience, dan resume itulah satu-satunya kita boleh lihat kita punya latar belakang kita. Tetapi kalau hari ni syarikat nak cari kerja, di Google je nama. Contoh, jumpa Nik Najib contoh, di Google nama Nik Najib, oh dia ni NPDP, ada video tengah buat live, bincang pasal ekonomi contoh, bincang pasal AR 4.0. So dia melihat bagaimana keterlibatan kita secara langsung, itu menjadi satu kita added value kepada kita, bagaimana untuk kita memasarkan, marketkan diri kita untuk kita masuk dalam peluang pekerjaan. Tidak ada masalah untuk jadi job seeker, tetapi kalau ada peluang untuk jadi job creator, masuklah dan usahalah supaya kita pun contribute, kita pula yang boleh memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Terima kasih. Betul. Okay, terima kasih atas jawapan yang sangat bernas, yang panjang dan penuh dengan padat dengan isi, dan bagaimana kita boleh ambil signifikan ataupun ambil penting tentang bagaimana kebolehpasaran graduan. Mahasiswa tak boleh menunggu sahaja pekerjaan tersebut datang ataupun dipanggil. Macam yang Ustaz Afiq cakap tadi, kita kena cari creator ataupun job creator, yang mana kita kena membina pekerjaan yang kita ada sendiri. Sebab kalau realiti yang kita lihat, macam mana yang Ustaz Afiq terangkan tadi, bagaimana persaingan tersebut bukan antara graduan sahaja, tetapi dengan mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan apa yang membezakan kita dengan graduan ataupun dengan
pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pada COVID-19 ini adalah bagaimana kita up to date dengan media sosial ataupun teknologi yang ada di depan mata kita, dan bagaimana kita mengurus sebenarnya kehidupan kita bersama dengan teknologi yang ada sentiasa dengan inilah yang dinamakan Internet of Things tadi tu. Apabila kita berada dalam situasi ini, bagaimana kita mengurus, andai kata kita berjaya mengurusnya dengan baik, itu adalah satu kelebihan untuk kita dapat pekerjaan di masa akan datang lah. Okay, itu untuk viewers kita. Saya tambah sikit lagi kot. Antara study case yang kita boleh lihat pada hari ini, sebenarnya kita bukan sekadar bersaing antara kita saja ataupun kita sebut sebagai local worker. Kita kena faham ada foreign worker. Saya kongsikan bagaimana study case yang saya hadir satu perbentangan. Waktu tu perbentangan tu berkaitan anjuran MOF, Ministry of Finance, Kementerian Kewangan, berkaitan dengan financial literacy, buat juga IR 4.0. Seorang wakil Board of Director, BOD, Board of Director Asia, dia present bagaimana demand of industry pada hari ini yang nak pergi kepada big data, analysis of big data kan, big data yang kita sebutkan salah satu term yang penting dalam IR 4.0. Sebelum ini IT department dia berkaitan, IT ni adalah support department yang memberi satu sokongan kepada satu business company. Dia nak buat sistem server, di maintenance sistem server, dipastikan sistem yang tidak tak hang, security, baik. So itu benda-benda support sistem yang diberikan oleh IT department. Tetapi bila kita dah pergi pada IR 4.0, IT ni pecah kepada dua. Satunya support department yang kita support function yang kita bincangkan tadi. Yang keduanya adalah dia juga berkaitan dengan business yang kita bincangkan tentang software engineering. Kan kita bicarakan tentang big data. Maksudnya bila kita nak buat suatu keputusan, kita nak menggunakan platform digital, kita dah mula nak guna digital transaction kan, transaksi digital. Jadi ini bukan cryptocurrency lah, ini big data lah maksudnya. Ini berkaitan dengan e-wallet, transfer menggunakan e-wallet kan. Baik. Jadi dia dah mula pecahkan dan dia mencari siapa yang pakar dalam bidang big data. Siapa yang boleh buat satu software engineering, maksudnya boleh buat apps untuk kedepankan lagi mereka punya bisnes. Sayangnya disebut dia tidak ada di board of director ni, orang Malaysia lah. Dia lihat bahawa pekerja Malaysia tidak cukup kompeten untuk memenuhi posisi tersebut. Sampaikan menyebab dia terpaksa mengambil foreign worker yang high skill. Ini kerja kita bincang tentang high skill yang kita nak sebutkan pada hari ini. Dalam labour market kita ada high skill dengan unskilled worker. Baik, unskilled worker ni kalau kita bincang maksudnya dalam 40 ke 60% orang yang akan hilang pekerjaan adalah orang yang unskilled worker. Tidak ada skill dalam pekerjaan. Maksudnya kalau tak ada dia pun tak perlu pun tak apa. Sebab teknologi dah boleh buat kerja dia. Tetapi high skill worker pun kita ada kekurangan. Sampaikan dalam Malaysia pun kita terpaksa import orang luar untuk membuat pekerjaan tersebut. Jadi ini menjadi satu cabaran kepada graduan yang ada pada hari ini. Kan, Asia yang kita disebut establish, sebegitu pun terpaksa ambil orang luar. Padahal kita, universiti kita sejauh mana boleh menyediakan kepakaran seperti mana kepakaran yang diperlukan oleh kita punya industri. Kan? Jadi itu benda yang kita perlu lihatkan bersama untuk kita perbaiki ataupun kita tambah baik. Terima kasih. Panjang kot rasa ni. Okay, baik. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Kalau pandangan Ustaz, jika dalam pendidikan negara, kita pandang serius tentang platform transformasi yang menjadi medium pendidikan, asimilasi pendidikan dan teknologi antara pendidik di Malaysia dan di luar negara bagi mencapai Industri Revolution 4.0 ni. Tapi bagaimana dengan perkembangan ekonomi pula yang juga perlu dinaik taraf seiring perkembangan IR 4.0 agar Malaysia tidak ketinggalan di belakang negara-negara maju di dunia. Kalau kita tengok hari ini antara tunjang kemandirian sebuah negara tu kita ada sektor pendidikan, kita ada ekonomi antaranya, politik, sosial dan sebagainya lah. Kalau dalam pendidikan kita nampak dia punya movement atau progression itu
ke arah IR 4.0. Tapi macam mana pula dengan perkembangan ekonomi? Silakan Ustaz. Baik, kalau bincang tentang sejauh mana perkembangan Malaysia ataupun ekonomi Malaysia itu sendiri bersedia untuk berhadapan dengan IR 4.0, sebenarnya sudah banyak benda yang kita kedepankan. Kalau kita bincangkan soal online banking, sebenarnya salah satu daripada Fourth Industrial Revolution. Sebenarnya Islamic bank, kita bincangkan tentang online banking. One part lah, one part. Bukan major tapi one part untuk pergi kepada Fourth Industrial Revolution. Sebab Fourth Industrial Revolution ni 2011 lagi dibicarakan sebenarnya. Kan, mula dibincangkan 2011 lagi. Kita nak masuk 9 ke 10 tahun lah kalau kita nak tengok pada hari ni. Sudah mula, tetapi soalnya rakyat boleh adapt ke tidak? Kalau kita tanya orang tua-tua lah kan. Orang tua-tua sekarang masih lagi simpan duit dalam bawah bantal, simpan duit bawah katil. Bawah ayam. Even nak bayar pun mereka lagi suka bayar cash instead of mereka transfer e-wallet ataupun nak transfer payment guna online banking. Sampai ke tak sampai, secure ke tak secure, kan? Kena hack ke tak kena hack duit dalam bank. Jadi benda-benda sebegitu pun maksudnya kita kena bincang soal rakyat kita bersedia ataupun tidak. Kalau bincang bab ekonomi ataupun bab kewangan, sebenarnya mereka dah nak maju ke depan, tetapi rakyat boleh terima ke tidak. Bila kita maju ke depan, kita kena ingat bila industri kewangan sudah maju ke depan, bank sudah tidak memerlukan cawangan. Sebab semua dah pergi pada banking, online banking. Kan, semua dah pergi. Even kalau kita boleh bicarakan pada hari ni, kalau kita bincang about ekonomi lah, kan, kita dah ada e-wallet. Kalau nak tanya kerajaan persediaan untuk IR 4.0, jawapan saya senang saja. Tuan-tuan puan-puan boleh buka bajet negara. Bajet negara yang dibentangkan setiap Oktober setiap tahun akan ada satu peruntukan untuk menjana sektor teknologi ataupun toward IR 4.0. Kan? Kalau kita boleh bicarakan tentang, kita boleh lihat pada hari ini dah mula pergi peruntukan untuk e-wallet, peruntukan untuk e-commerce, kan? Ada peruntukan untuk e-commerce. Dan apa lagi? Even bank negara sebenarnya, bank negara Malaysia sudah pergi, sekarang ni bank sekarang pun sudah tercabar sebab bank negara Malaysia sudah keluarkan 5 lesen digital banking. Digital banking. Maksudnya bank maya. Bank yang tidak lagi beroperasi secara fizikal tetapi beroperasi secara digital. Kan? Menunjukkan bahawa kita sudah bersedia. Soalnya kita punya sektor-sektor yang ada pada hari ini bersedia ke tidak. Kerajaan sudah bersedia. Sektor-sektor yang ada pada hari ini bersedia ke ataupun tidak. Dan rakyat bersedia tak untuk adaptation, menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada pada hari ini, revolution yang berlaku pada hari ini. So e-wallet, apa lagi, e-commerce, online learning, e-learning, even kalau saya tengok universiti pun dah pakai platform digital sebenarnya, dah awal lagi pakai. Cuma efisien ke tak efisien, kita manfaat dengan baik ke tidak perkara tersebut. Perkara di platform dah ada kan, macam USIM dah lama dah pakai goals, tapi sejauh mana kita manfaat perkara tersebut dengan baik ataupun tidak. Jadi kalau saya boleh konklusikan pada hari ini, kalau kita boleh bincangkan bahawa kerajaan bersedia certain, saya boleh sebut certain tak semua, certain sectors dalam Malaysia dah bersedia. Contoh macam sektor kewangan, sektor apa lagi, teknologi semestinya memang bersedia. Sektor kalau disebut healthcare yang ada pada hari ini pun dah nampak dah ke depan dah, healthcare yang ada pada hari ini. Cuma kalau saya boleh lihat ada juga mereka yang belum bersedia untuk IR 4.0, contoh sektor perkilangan kan, ataupun sektor pertanian. Sebab mereka bayar gaji pekerja lagi murah daripada mereka invest untuk tukar platform kepada platform yang bersifat teknologi. Daripada mereka menggunakan teknologi dan mereka membayar pekerja, sebenarnya bayar pekerja lagi murah daripada invest untuk teknologi bisnes tersebut. Jadi dalam sektor-sektor yang sebegini, saya nak cadangkan supaya kerajaan kena bagi insentif.
kan, kena bagi insentif kepada sektor-sektor yang susah untuk adaptasikan diri mereka ataupun bisnes mereka dalam IR 4.0 itu sendiri. Kita tak nafi, memang dia tak berani ambil risiko lah kiranya. betul, Risiko sebab perubahan tu. kalau dia invest, sebenarnya profit dia kurang. Dia akan invest banyak pada teknologi, tapi profit dia akan kurang for the short term. Long term tinggi lah kalau kita bicara kan, bisnes untuk long term survival tinggi. Tetapi untuk short term, dia punya profit akan kurang kan. Jadi mereka lagi selesa untuk meng-hire pekerja yang sedia ada pada hari ini, instead of they want invest untuk go more on teknologi itu sendiri. Itu saja. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas penerangan tadi. Dan secara ringkas kita boleh kata certain sektor dah bersedia. Kalau kita tengok platform, kebanyakannya dah ada. Kalau tengok lihat USIM pun, e-wallet, Boost dan sebagainya semuanya dah ada sebenarnya. Cara nak menderma pun ada, QR code dan sebagainya. Tapi macam mana rakyat ataupun kita semua hendak beradaptasi, itu yang perlu diambil kira lah dalam kita definisikan perkataan bersedia tersebut. Baik, kita terus kepada pusingan yang ketiga, iaitu berkenaan dengan soalan yang kelima. Adakah agenda kerajaan yang ingin menghasilkan modal insan holistik, berpendapatan tinggi dan menjadi masyarakat abad ke-21 berkemajuan IR 4.0 adalah sekadar angan-angan melihatkan kepada keadaan ekonomi semasa, peluang pekerjaan yang semakin berkurang? Itu silakan Ustaz. Baik, untuk soalan ini kita boleh lihat bahawa kita punya gagasan dan wawasan itu ada. Cuma soalan yang kita boleh tanyakan kepada kerajaan pada hari ini, execution, pelaksanaan. Jadi macam kita bicarakan, bila berlakunya pandemik coronavirus pada kali ini, kita sebenarnya hampir 50 bilion kita punya food sector kita, makanan sektor kita 50 bilion kita import daripada luar. 50 bilion. Jadi maksudnya dia berkaitan dengan food security. Bila berkaitan dengan food security, secara tak langsung itu benda yang asas. Kalaulah berlaku peperangan atau berlaku tutup persepadanan kan. Jadi makanan kita bergantung kepada orang luar. Kita terpaksa import instead of kita export. Jadi kalau kita bicarakan sebenarnya food security, dalam kita bincang food security ni, dalam industri makanan, blueprint ni cantik, tetapi execution is bad. Execution kita teruk. Ke mana entah ke execution kita. Dah lama dah plan untuk jadi negara yang tidak bergantung kepada import punya makanan kan. Instead of kita sepatut yang export sebab kita banyak, bumi kita kaya dengan hasil kan. Tanah kita subur untuk kita buat pertanian. Tetapi blueprint cantik, executionnya kita boleh sebut tak seperti blueprintnya lah kan. Jadi benda ni kalau saya boleh lihat bahawa macam wawasan 2020 dah pergi pada 2030, government kena pergi kepada execution. Dan saya lihat, kalau saya boleh lihat pada hari ini, bagaimana Menteri Kewangan yang berhormat Senator Tengku Zafrul pun dia fokus kepada execution. Perbentangan week by week, tiap-tiap minggu perbentangan penjana yang dilaksanakan menunjukkan apa kerja yang dilaksanakan. Secara langsung dia bukan bercakap tapi ditunjuk dia buat kerja. Jadi kalau kita pergi ke situ, kita boleh letakkan bahawa harapan kita supaya satunya peranan kerajaan. Kalau soalan ni kan tanya peranan kerajaan, insya-Allah walaupun bukan dalam masa terdekat, tetapi we are on track. Kita dalam perjalanan. Dan kita dah ada blueprint tersebut. Mungkin kena amend sikit lah bila dah ada pasca COVID-19, pandemik, IR 4.0. Tetapi asasnya ada. Gagasannya ada. Matlamat dan hala tujuannya ada. Cuma dia patut pergi pada execution. Dia kena buka balik blueprint yang ada, amend sikit, sesuaikan dengan current punya situation, status quo yang kita ada pada hari ini, untuk go toward developed country, negara yang maju. Kan? Jadi nak pergi perkara tersebut ada cabaran, tetapi kalau perancangannya baik, executionnya baik, insya-Allah boleh. Cuma kalau kita bicarakan soal peluang pekerjaan, sebenarnya benda itu sangat-sangat susah untuk kita buat. Even US
country, negara US pun sebenarnya quite struggle untuk menjaga peratusan pengangguran itu sendiri. Tapi we hope dengan apa yang ada pada hari ini, kalau kita terlalu laju dengan industrial revolution, banyak orang akan kerja. Banyak bank akan tutup cawangan kan, ataupun yang lain-lain pun tak perlu pekerjaan. Semua sekarang ni dah automation lah semua. Tak perlu pekerja untuk buat kerja-kerja manual. Even accounting pun lepas ni pakai sistem je, tak perlu dah orang nak buat accounting. Tak perlu dah orang nak buat audit financial reporting dan suatu dengannya. Mungkin yang perlunya adalah mereka yang ada high skill punya worker ataupun kepakaran yang tinggi. Itu yang diperlukan. So untuk anak muda yang ada pada hari ni, kena pakar dari bidang masing-masing. Lepas habis degree mampu belajar, pergilah belajar pergilah sambung belajar master ataupun pergilah belajar sijil certificate yang ada value dalam industri. Kan? Sebab itu yang akan membezakan kita dengan degree-degree graduate degree yang lain. Itu yang membezakan kita. Jadi kita kena ke depan. Kita kena ada added value dengan kita kena ada skill dalam diri kita itu sendiri. So saya rasa stop setakat dulu, panjang pula kita ni. Terima kasih. Baik. Okay, baik Ustaz. Dan soalan yang terakhir, sebab saya difahamkan IG live ni sejam je dan nanti dia akan hilang kan. Di soalan yang terakhir, apakah harapan Ustaz lah terhadap anak muda? Kalau kita ambil bahasa mudahnya, kita adaptasikan dengan asimilasikan diri kita dengan IR 4.0. Belajar untuk berubah kan, dan kelebihan dan knowledge ataupun kehidupan yang kita ada pada anak muda pada hari ini dah biasa dengan teknologi, even buat live sekalipun kan. Kalau kita ambil contoh, kalau sebelum ni kita punya asatizah, ustaz-ustaz kita nak buat ceramah, susah nak buat ceramah online, biasa kena jemput, kena ada orang kat depan, ataupun kita punya top motivator, masjid motivation, top motivator sekalipun, penceramah motivasi sekalipun, kena ada orang kat depan baru live, ada live ataupun rasa mood nak bercakap sebab ada orang kat depan. Tapi yang ada pada hari ni, dunia baru yang ada pada hari ni, bercakap depan handphone, tak ada orang pun kat depan kan, bercakap depan handphone. Lihat ramai mahasiswa-mahasiswi yang sudah mula buat live, sudah mula buat perkongsian seminit, 2-3 minit, dan itu satu perkembangan yang bagus kan. Bagaimana kita berani ataupun tak berani untuk ke depan dan marketkan diri kita, itu yang pertama. Yang keduanya adalah dalam bisnes ini kita kena faham ada bisnes yang hanya berkaitan dengan profit semata-mata. Lagi bagus kalau itulah peluang bisnes yang kita ada, teruskan berbisnes. Tetapi kalau kita boleh tambah satu lagi, added value, ataupun kalau hari ini disebut sebagai social entrepreneurship, bisnes yang bersifat ada added value kepada sosial, masyarakat sosial. Apa yang kita buat barangkali memberi satu value kepada masyarakat kan. Kalau kita ambil contoh, ada orang buat bisnes, kalau kita buat agama lah, ada buat bisnes jam, dia mengingatkan tentang waktu solat. Orang buat bisnes tu, ataupun kalau kita pergi ke bisnes, ada buat bisnes yang datang daripada barang yang di sekitar semula kan, barang yang di kita, beg-beg yang dibuat daripada barang yang di kita semula. Ataupun kalau kita sebut sebagai, kalau dalam financing ataupun industri kewangan, kita dah mula ada green sukuk ataupun green sukuk ni maksudnya pinjaman ataupun pembiayaan yang bersifat mesra alam dan membantu ada value added, satu nilai tambah kan, satu nilai tambah kepada masyarakat itu sendiri. So kalau bisnes yang sebegitu, secara langsung kita berbisnes, kita bantu ekonomi negara, dan kita pun membuat satu value added kepada kita punya masyarakat kan, kepada kita punya rakyat. Jadi lagi bagus. So kita nak pergi ke situ. Satu bisnes social entrepreneurship, satu bisnes usahawan yang memberi makna dan memberi nilai kepada masyarakat. Kalau kita bincang bab kita semula, dia memberi kalau kita bincang antara masalah kita pada hari ini, masalah alam sekitar lah kan. Jadi kalau nak bagi pembiayaan pun, pembiayaan yang tidak memberi kesan pada alam sekitar. Nak buat bangunan boleh, tapi bangunan tersebut mestilah bangunan yang dijaga dan tidak memberi kesan yang besar kepada kita punya alam sekitar. Ataupun pembiayaan kita sebut sebagai green financing
ataupun green investment. Benda yang menambah satu value yang lain instead of hanya sekadar profit semata-mata. Kalau itu benda yang kita boleh pergi lah. Kalau kita nak go on tinggi lagi perbincangannya. Banyak benda ni pun dah dibincangkan secara detail sebenarnya. Secara akademiknya ada. Tetapi pelaksanaannya kadang-kadang tak seberapa. Sebab itu bincang soal blueprint yang cantik tetapi bad execution. Jadi sebegitu kalau kita boleh ambil dan macam yang saya sebut, kalau boleh further study, sambung master, bukan sekadar sambung master sebab tak boleh kerja, tapi satu added value kepada kita. Satu added value kepada kita untuk kita tambah knowledge, ada certificate yang membezakan kita dengan orang lain, dan kita juga ambil satu professional exam. Professional exam ini sendiri yang membezakan kita dengan yang lain kalau betul-betul nak ke depan dalam industri itu sendiri. Dan berani untuk berubah lah. Wallahualam. Saya sekarang itu saja. Mungkin soalan daripada kita punya viewers kan. Terima kasih kepada Ustaz Afiq Farhan berkenaan dengan jawapan ataupun harapan beliau seperti tadi. Dan pada 8 viewers yang ada ni, tak silap 8, ada apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita malam ini, atau mungkin tajuk yang di luar sedikit pun tapi asalkan dapat dikaitkan dengan industri revolution 4.0 ataupun berkaitan dengan ekonomi semasa negara, persilakan. Kalau tak ada, kita boleh tutup live kita. Tadi pun ada soalan rasanya, tapi sebab live yang sebelum ni punya kan, saya pun tak capture soalan dia. Saya sempat baca soalan tu. Soalannya lebih kurang apa yang mahasiswa perlu lakukan dalam, saya rasa jawapan tu ada pada harapan Ustaz Afiq tadi tu, berkenaan dengan apa yang mahasiswa perlu lakukan selain daripada belajar. Lebih kurang macam tu lah dia punya soalan. Saya tambah sikit lah kot. Sebab sebelum ni kadang-kadang contoh macam kalau kita bincang bab finance dah pergi kepada sebelum ni ataupun economic forum, finance forum, ini kalau sektor finance lah. Sebelum ni siapa yang pergi forum-forum yang sebegini, kadang-kadang forum tersebut eksklusif, hanya untuk orang-orang yang tertentu boleh datang kan. Baik, sekarang orang dah buat online punya forum ataupun webinar. Webinar. Jadi diskusi-diskusi sebegini sebenarnya mendedahkan apa demand daripada industri. Apa demand daripada industri dan apa hal tuju industri. Kemana kalau kita bincang bab financial sector, kemana financial sector nak pergi selepas ini. Kan? Apa yang digagaskan oleh top leaders in industry. Pemimpin-pemimpin industri, CEO, board of director, apa lagi, chief of operation, chief of investment, chief of teknologi, kan, internet security. Jadi mereka ni dijemput untuk memberikan pandangan dan memberikan gagasan ke mana industri yang akan berkembang dan apa cabaran-cabaran dan apa peluang-peluang yang boleh diambil. Jadi saranan saya adalah join webinar-webinar ni. Kan, join webinar sebegini, ambil value, walaupun kalau kita sebut kita dalam proses perubahan, even dalam silibus akademik sekalipun. Tetapi itu tidak menghalang kita untuk kita mencari lagi knowledge di luar dan skill di luar. Bahkan ada short training ataupun short seminar, kan, seminar pendek, seminar ringkas yang boleh kita jadikan sebagai satunya knowledge, yang keduanya satu added value kepada kita ataupun memberi certificate kepada kita untuk kita masukkan dalam kita punya resume. Kan, lagi bagus dari sekolah tahu programming, so benda-benda advance begitu sebenarnya memberi satu added value kepada kita. Dan keep on reading, banyakkan membaca dan update isu semasa. So bila kita tahu perkara tersebut, kita tak akan ketinggalan di belakang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Afiq berkenaan jawapan berkenaan dengan apa yang student ataupun mahasiswa mesti lakukan. Sedang kata mesti sentiasa cuba untuk beradaptasi, up to date dengan apa peluang-peluang yang ada.
Sekarang kalau dulu kita ada, kalau dalam bidang IT sendiri, kita ada beberapa conference ataupun pembentangan ketah kerja daripada luar-luar negara dan sebagainya. Tapi benda tu berbayar dan sangat-sangatlah eksklusif lah. Itu satu masa dahulu. Tapi lepas kita new norm ataupun norma baru ini, kita dapat lihat banyak webinar, banyak pelaksanaan-pelaksanaan yang sebenarnya sangat mudah untuk kita dapatkan peluang. Nak tak nak je, itu je dia punya masalah dia. Nak tak nak. Dan balik kepada perbincangan kita tadi, bagaimana kita nak dapatkan semua tu adalah kita punya belajar untuk berubah. Kalau kita pilih untuk stay dekat takut yang lama, kita takkan jadi seorang yang mampu bersaing lah dalam situasi IR 4.0, dalam situasi negara kita mengalami kegawatan ekonomi, kita boleh klasifikasikan begitulah, dan pandemik ataupun pasca COVID-19 yang pastinya akan menyebabkan peluang pekerjaan tersebut memang sukarlah untuk didapati. Dan kerana itu kita relate balik tadi yang kita tak boleh jadi job seeker semata-mata, tapi mesti jadi job creator. Dan ini sebenarnya satu wawasan kalau dalam Universiti Sains Islam Malaysia, kita ada satu prinsip ataupun yang digariskan oleh NC baru, tak baru manalah, dah lama dah ni, tapi digariskan ada student usia ni mesti jadi consumerism, yang mana dalam NC kata dalam dia punya amanat, dia inginkan mahasiswa USIM ni jadi bersifat consumerism, yang mana dia mencari dan dia juga mencipta. Dia bagi satu analogi ataupun contoh pada Naim Daniel lah. Naim Daniel Ustaz kenal ke? Ustaz Firman kenal ke? Naim Daniel? Naim Daniel. Oh, penyanyi tu. Anugerah juara lagu aja. Betul. Yang dia juara. Yang mana dia daripada seorang pelakon, lepas tu penyanyi di YouTube je. Dia cipta lagu dan sebagainya, dan dengan lagu ciptaan dia tu berjaya memenangi anugerah juara lagu. So daripada dia cover-cover lagu orang, dia mencari peluang di media sosial, dia berjaya di pentas. Itu adalah satu contoh ataupun analogi menjadi consumer. Dan begitulah yang perlu kita ambil contoh sebagai mahasiswa dan bakal bergraduan. Itu kita kena fikirkan untuk long term, untuk jangka masa panjang. Apa yang bakal kita lalui dengan keadaan ekonomi yang sebegini. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada Ustaz Afif Farhan kerana sudi menerima jemputan daripada MPP untuk berada dalam live kami. Dan kepada viewers kita pada hari ini, jangan lupa yang untuk live economics, kita dah kali ketiga untuk malam ni, kita ada live economic contest, yang mana segala isi ataupun penerangan daripada panel-panel yang kita jemput, nanti akan ada satu kontes lah, dan akan ada hadiah disediakan. Kita kan suka hadiah. Baik, jadi saya kira itu saja untuk malam ni. Maafkan saya tadi lupa untuk buka majlis, tapi saya kira molek kiranya walaupun kita tak buka, kita tutup jugalah. Boleh Ustaz? Sila. Kita tutup perjumpaan ataupun kita punya forum malam ini dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih Ustaz Afiq. Okay, baik. Terima kasih juga sebab jemput MPP. Najib, insyaAllah ada masa kita jumpa. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup